Assalamualaikum semua. Seterusnya, Ustazah nak terangkan secara ringkas cara menjawab soalan kibat. Okey, sebenarnya soalan kibat ni kita kena kenal pasti apakah kehendak soalan tersebut. Okey, ada petua iaitu boleh gunakan kaedah jari. Okey, semua orang angkat 5 jari masing-masing. Okey. Soalan kibat yang pertama akan tanya begini, iaitu wajar tak wajar, setuju atau tak setuju. Okey, soalan kebat yang kedua dia berfokus kepada sebab, okey, alasan. Soalan kebat yang ketiga adalah fokus kepada cara, cara. Kalau saya buat begini, orang sedang berjalan. Okey, berjalan. Okey, cara. Soalan kebat yang keempat fokus kepada hikmah. Okey, hikmah. Soalan kebat yang kelima, 5 jari ni akan fokus kepada kesan. Kan? Kalau jari ni kita tampar ke muka, berkesan muka kita, kan? Dan soalan kebat yang keenam, yang paling rumit sebenarnya, yang paling susah, iaitu soalan kebat hujah. Okey, hujah. Bila calon dah kenal pasti soalan itu tanya apa, maka barulah boleh menjawab. Boleh dinyatakan isinya. Kerana jika isinya salah, kita salah faham kehendak soalan kebat, isinya salah, maka ia akan mempengaruhi markah-markah yang lain. Okey. Baik, sebelum jawab soalan kebat, kita boleh sediakan rangka jawapan. Macam mana kita jawab dalam bahasa Melayu, kan? Karangan, kita buat karangan, kita ada rangka. So, kita boleh buat rangka untuk isi apa. Okey. Kemudian, kita boleh buat huraian. Apa yang kita nak masukkan. Huraian lengkap dan kesimpulan. Okey. Baik. Di sini Ustazah tunjukkan. Baik. Untuk isi yang tadi, yang jari tadi. Contohnya soalan tanya bagaimana untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah. Bagaimana? So, cara, kan? Maka isi itu adalah cara. Maka terus jawab caranya. Calon terus jawab caranya. Caranya. Tak perlu salin semula soalan tersebut. Okey. Selepas calon jawab cara, kemudian letak kata penanda wacana kerana. Kemudian masuklah huraian. Huraian. Selepas huraian, kemudian boleh mulakan dengan kesannya. Okey. Kemudian barulah datangkan huraian lengkap. Lepas huraian lengkap, letakkan noktah dan tutuplah kita punya kebat itu dengan kesimpulannya. Kesimpulannya, kita hendaklah, begitu. Dan ayat kesimpulan mesti ayat 2 lapis. Kita hendaklah apa supaya. Okey. Ayat kesimpulan mesti 2 lapis, tapi pastikan tidak mengulang isi, tidak mengulang soalan. Faham, Dan satu lagi panduan, di huraian dan huraian lengkap, kita boleh letakkan panduan dia, clue dah, ataupun dia punya petua dia, KFC. KFC. Apa dia? Kesan, faktor atau contoh. Nampak, So, di sini diisi ni, saya ulang, gunakan jari tadi, yang isi ni, jari yang kita tanya tadi. Kemudian kita letakkan kata hubung dia kerana, apa-apa-apa, kemudian kesannya. Maka nampaklah di situ ayatnya 3 lapis dah. Ada isi, ada huraian lengkap. Kemudian tutupkan dan kesimpulannya kita hendaklah buat ayat 2 lapis dan pastikan kesimpulannya tidak mengulang soalan dan tidak mengulang isi. Okey? Baik. Ada beberapa pantang larang? Ada beberapa pantang larang dalam kibat.
Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita jangan salin semula permulaan soalan. Okey, tak perlu salin semula permulaan soalan. Okey. Lepas tu kita dilarang jangan sama sekali menggunakan perkataan selain itu juga. Kita tengok kat sini. Kan? Ada calon yang suka menggunakan selain itu dan atau kita dilarang. Kan? Contoh, apakah tindakan sekiranya anda terjumpa duit di tengah jalan? Okey, tak perlu lagi ulang. Sekiranya saya terjumpa duit di tengah jalan, tak perlulah. Okey, terus kepada jawapan. Okay, saya akan Saya akan melaporkan kepada guru. Selain itu, itu yang akan mencemarkan. Jangan gunakan selain itu. Saya akan melaporkan kepada guru kerana, kerana kesannya jiwa saya akan menjadi tenang. Begitulah. Dan kesimpulannya, tutupkan dengan ayat 2 lapis. Sekian saja daripada saya, teknik menjawab soalan kebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.